Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat sekalian rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada tengah hari Selasa ini 23 Safar 1444 Hijriah bersamaan 20 September 2022 Masihi, terpanjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah SWT telah bersama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syahrir bin Ramli hafizahullah ta'ala. Masih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz yang menjadi imam solat zuhur berjemaah sebentar tadi. Dan seperti mana yang kita sedia maklumi, kuliah zuhur kita teruskan pada hari ini membicarakan isi kandungan kitab kecil ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah, disusun oleh Fadilatul Syekh Tuan Guru Ustaz Ahmad Ustaz Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji Al-Ali hafizahullah ta'ala. Jadi kita telah membincangkan pada kuliah yang lalu berkenaan dengan dalam tajuk sifat ni, kita bincangkan tentang apakah makna sifat, apakah pengertian arad iaitu sifat makhluk, secebis bahasan antara zat dan sifat dan zat, dan apakah ulama membahagikan sifat kepada empat jenis, telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu. Maka kita teruskan dengan membincangkan dua lagi perkara yang berkaitan dengan tajuk ini, iaitu pertamanya iaitu asma, yang ketiga ialah asma, asma iaitu nama-nama, ismun, ismani, ismanani, asma, isman, ismun, ismani, asmaun. Ismun satu nama, ismani dua nama, asmaun
nama-nama. Jadi ada nama orang, nama Asma. Kan kakak ipar pada Nabi SAW pun iaitu kakak kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, namanya Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Asma. Asma ini dalam bahasa Arab bermakna nama-nama. Apakah dia? Iaitu suatu yang menunjuk kepada sifat. Misalnya Qadirun, yang berkuasa, menunjukkan kepada suatu yang mempunyai sifat kuasa, iaitu qudrah. Qadirun. Qadirun itu yang berkuasa. Ana qadirun, saya yang berkuasa. Qadir. Jadi nama ini, yang berkuasa ini, menunjukkan ana itu ada sifat qudrah, ada kekuasaan. Sebab dia kata ana qadir, saya yang berkuasa. Jadi siapa yang berkuasa? Ana, saya yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Saya. Huwa qadir, dia yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Dia. Jadi yang berkuasa itu menunjukkan kepada satu subjek yang ada sifat kuasa. Kalau dalam bahasa Arab, ana qadir, ana itu mubtada, subjek. Qadirun predikat. Kan? Maknanya sifat kepada, khabar kepada mubtada. Subjek itu apa cerita dia, apa sifat dia? Qadir. Dia yang berkuasa. Misal yang diberi yang lain, alim, yang mengetahui, menunjukkan kepada suatu yang mempunyai sifat ilmu pengetahuan. Alim. Wa alim, dia seorang yang mengetahui. Wa alim bil ulum, dia seorang yang mengetahui ilmu sains. Jadi alim ini sifat. Siapakah yang alim itu? Dia. Wa alim, dia. Kalau diperinci lagi, man huwa, kan siapa dia? Kan siapa lah? Ad-doktor, alim bitib. Nampak? Doktor itu alim ilmu perubatan. Jadi siapakah yang alim ilmu perubatan? Ad-doktor, at-tabib. Doktor itu alim mengetahui ilmu perubatan, kan? Macam bila kita sakit, kita ke hospital jumpa doktor. Bukan kita sakit, bila sakit pergi ke balai polis. Tak kena gaya tu, kan? Tak kena gaya, tak betul tempat ni. Balai polis tempat kita membuat aduan, ada perkara-perkara yang mencurigakan dari segi keselamatan. Kita ke balai polis mendapatkan bantuan. Itu tempat dia, kan? Kalau kita perlu bantuan hal keselamatan, kita tak pergi ke hospital. Tak betul tempat dia, kan? Jadi begitu jugalah ad-doktor alim bitib, kan? Doktor itu mengetahui ilmu perubatan, kan? Jadi mengetahui itu sifat kepada alim itu, nama yang
sifatnya menunjuk kepada ad-doktor, kan, yang ada sifat ilmu pengetahuan, ilmu perubatan. Begitulah seterusnya, cuma bezanya bila Allah, dia bukan qadirun, dia qadir. Apa qadir? Maha berkuasa, maha perkuasa. Ada setengah mengata maha berkuasa, ada setengah mengata maha perkuasa. Sebab dia daripada isim fa'il, sirah mubalaghah, kata pembuat yang bersifat, sirah mubalaghah ni bersifat sangat-sangat, amat-amat, maha. Jadi qadir, maha perkuasa, kan? Alim, maha mengetahui. Kuasanya tidak ada batasan. Itu beza kita dengan Allah SWT. Kita ni qadir ni, kuasa kita ada batasan dia. Kalau ketua polis balai, dalam balai dia saja dia berkuasa, ada kuasa. Ketua polis daerah, dalam daerah dia saja dia ada kuasa. Ketua polis negeri, dalam negeri dia je ada kuasa. Ketua polis negara, dalam negara dia je ada kuasa. Hal-hal keselamatan yang melibatkan rakyat Malaysia di luar negara, terpaksa ketua polis negara berhubung dengan ketua polis negara lain, kan, ataupun melalui polis antara bangsa, international police, Interpol, kan. Jadi ada batasan dia. Alim pun super, kan, orang yang mengetahui, makhluk ni ada batasan dia, kan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, surah azim. Dan tidak kamu dikurniakan daripada ilmu itu melainkan sedikit dua. Antara mana alim seseorang, berpengetahuan seseorang itu pun ada batasan dia. Tak semua benda dia tahu. Kalau doktor, dia tahu ilmu perubatan, tapi belum tentu dia tahu ilmu kejuruteraan atau ilmu undang-undang. Peguam gitu juga, dia pakar ilmu undang-undang, tapi belum tentu pakar ilmu lain. Kalau dia tahu pun, tahu seimbah lalu, dia bukan pengamal ilmu itu. Jadi ada batasan dia. Tetapi Allah qadir, maha berkuasa, maha perkuasa. Kekuasaannya tidak ada batasan. Alim, maha mengetahui, pengetahuannya tidak ada batasan, tak ada limit, limitless knowledge, limitless power. Ni bahasa Inggeris, ataupun lebih kita kata sebagai infinity. Bila infinity tu tak ada angka dah, tak boleh nak kira dah. Tu kata dia, katanya infinity power, infinity knowledge. Wallahu a'lam. Kemudian seterusnya af'al, al-af'al. Yang keempat, al-af'al, perbuatan. Itu keadaan yang terbit daripada empat sifat, iaitu qudrah, iradah, ilmu dan hayat. Misalnya, kejadian sekalian alam yang indah ini adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia terjadi dengan sifat qudrah, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbuatan Allah Taala mencipta alam kita ni, yang kita hidup sekarang ni, yang kita lihat sekeliling kita ni, terjadinya alam ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sifat qudrah Allah Subhanahu Wa Taala yang tak ada batasan tadi, yang kita sebut tadi, qadir. Wallahu bikulli syai'in qadir. Kan? Allah Ta'ala itu dengan tiap satu itu maha perkuasa. Allah Ta'ala nak cipta alam ni tak ada batasan. Allah Ta'ala boleh cipta alam ni ikut mana Allah Ta'ala nak. Bila ikut Allah Ta'ala nak itu, dia pergi kepada yang berikut ni. Manakala kekuasaan Allah Ta'ala menjadikan alam pula adalah
muafakat dengan penentuan-penentuan yang ada pada sifat iradahnya, iaitu sifat mengkenaki suatu dan penentuan-penentuan tersebut pula yang mengkenaki sesuatu. Iradah mengikut yang Allah Ta'ala nak. Macam mana Allah Ta'ala nak? Macam kita manusia, Allah Ta'ala mencipta manusia ni memang sama kita ni tuan-tuan, tak ada beza. Kita manusia ni telinga 2, tak ada manusia telinga 4, mata 2. Yang mata 1 tu Dajjal. Tapi macam mana rupa mata 1 Dajjal tu kita tak nak tahu. Jadi kita tak boleh nak kata Dajjal tu mata 1 duduk tengah-tengah. Macam mana kita tengok dalam kartun-kartun tu, Minion tu ada Minion yang mata 1, ada mata 2, ada mata 1. Macam tu rupa Dajjal, wallahu a'lam. Kan cuma diceritakan Dajjal ni bermata 1, di tengah-tengah antara 2 keningnya ada tulisan kafir, kan? Itu ciri Dajjal, itu cerita lain lah. Kan? Tangan 2 belah, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan kiri. Itu sama untuk semua manusia, tapi ada beza. Kalau lelaki rupanya begini, perempuan rupanya begitu, lain. Baru nampak beza. Kalau sama je lelaki perempuan, mana nak kenal lelaki, mana nak kenal perempuan. Nampak. Itu kita katakan tadi iradah, kehendak Allah, ikut yang Allah Ta'ala nak macam mana. Allah Ta'ala nak, bila Allah Ta'ala nak jadikan kita ni lelaki, lain kadang kejadiannya. Kalau Allah Ta'ala mengenaki kita jadi perempuan, lain kejadiannya. Tak sama, kan? Kita manusia ni pun ada variasi, dia panggil. Variasi ni contohnya ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang rendah, kan? Berbeza-beza, kan? Ada yang rambut hitam, ada yang rambut perang, ada yang rambut merah, kan? Mata ada yang mata hitam, ada yang mata biru, ada yang mata hijau, ada yang mata coklat. Kan itu variasi tu. Darah kita pun ada variasi. Tak semua orang darah, jenis darah sama. Ada orang darah O, darah A, darah B, darah AB, dan macam-macam lah. Kalau nak ceritakan banyak masa yang akan digunakan nak cerita benda tu. Tapi kita faham semua yang terjadi itu dengan sifat iradah dia. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanallah azim. Sesungguhnya urusan Allah itu, perintah Allah itu, apabila dia nakkan sesuatu, maka ia katakan pada benda itu jadi, maka jadi. Jadi kalau kita faham benda tu, orang yang berkahwin tak dapat anak tidak akan menyalahkan sesiapa. Dia tak menyalah, ni kamulah mandul. Si isteri pula kata, kamulah mandul, kamu tembak peluru kapur. Kan? Suami tuduh isteri, isteri tuduh suami. Kan? Jadi tak selesai masalah, sebab kita tak balik kepada Allah SWT. Kita balik kepada Allah SWT. Takdir Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah pun berpuluh-puluh tahun kahwin bersama, tak ada anak. Sehinggalah Allah Ta'ala utus malaikat memberitahu kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, mereka akan dikurniakan seorang anak namanya Ishak. Siti Sarah gelak. Dalam ceritanya Siti Sarah gelak dia tak percaya. Gelak tak percaya tu bukan gelak suka tu, gelak tak percaya. Adakah aku dah tua kerepot boleh dapat anak? Tapi ketentuan Allah, kehendak Allah, tidak ada yang mustahil. Bila Allah Ta'ala kata nak, jadi, memang jadi lah. Walaupun Siti Sarah itu usianya 80 tahun lebih. Dapat anak nama Ishak.
Mana tak ada yang mustahil pada iradah Allah SWT. Jadi kita jangan susah hati. Kita usaha, doa, akhir sekali tawakal, serah pada Allah. Kalau tak ada anak tu mungkin ada sebab yang Allah Ta'ala lebih tahu, kan? Macam kisah Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Nabi Khidir sekonyong-konyong membunuh seorang budak lelaki, dan Nabi Musa berasa pelik dengan perbuatan Nabi Khidir itu. Ditanyanya, kenapa kamu bunuh budak lelaki yang tak berusaha, tiba-tiba kamu nampak kamu bunuh dia? Bila nak berpisah, Nabi Khidir menerangkan kepada Nabi Musa AS, kan? Apa sebab dia bunuh budak ni? Sebab budak ni nanti dah besar akan mengkafirkan, menjerumuskan mak bapak dia kepada kekufuran. Maka nanti kami akan ganti dengan anak lain yang soleh. Nampak? Semua ni bukan aku sendiri nak buat. Ni semua perintah Allah SWT. Nampak? Perintah Allah SWT, kehendak Allah Ta'ala, iradah Allah Ta'ala. Tidak ada siapa yang boleh mempertikai, tak ada siapa yang boleh menafikan. Jadi kita, apa-apa kata yang Allah Ta'ala kenaki itu kita terima dengan sebaiknya. Tapi kita usaha, doa dan tawakal, serah pada Allah Ta'ala. Dan penentuan-penentuan tersebut pula adalah muafakat dengan pengetahuannya, itu sifat ilmu, maha mengetahui tadi. Allah Ta'ala mesti ada sifat maha mengetahui baru jadi. Kalau Allah Ta'ala itu ada kekuasaan, ada kehendak, ada ilmu. Kalau tak ada ilmu pun tak jadi. Mesti ada, wajib ada ilmu. Dengan pengetahuan itulah Allah Ta'ala mencipta alam ini. Allah Ta'ala tahu semuanya. Semuanya Allah Ta'ala tahu. Tak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala boleh cipta makhluk yang paling seni. Allah Ta'ala boleh cipta makhluk yang paling seni, dan Allah Ta'ala boleh cipta makhluk yang paling besar dan gagah. Kita tengok matahari, besar tak matahari? Matahari itu besar, sangat besar. Letak bumi macam titik kecil je. Letak bumi tengah matahari tu, macam titik kecil je bumi tu. Bumi tu kita rasa besar dah. Kita rasa besar dah bumi tu. Kita tengok gambar dia kan, ya Allah, besarnya bumi kita duduk atas dunia ni. Beratus-ratus, beribu, berjuta kilometer besar. Tapi bila letak tengah-tengah matahari, bumi itu sekadar titik hitam di tengah-tengah matahari. Matahari itu jauh lebih besar. Itu bawah matahari, kata pakar-pakar astronomi. Ulama-ulama, boleh panggil ulama sebenarnya, tapi bukan ulama ilmu agama, ulama ilmu falak, ilmu astronomi. Kata mereka matahari itu tak seberapa besar dia kalau dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Ada bintang yang lebih besar dari matahari. Saiz bintang itu berbeza-beza. Kalau matahari, kalau bintang tu besar, color dia merah, merah sangat tu. Kalau matahari tu kecil, saiz dia lebih kecil. Color dia biru nak ke putih. Apa? Maknanya Allah Ta'ala boleh cipta semua itu dengan ilmunya yang tidak terbatas. Kan? Sebab itulah ilmun itu, alim itu maha mengetahui. Ilmu itu maha mengetahui. Seterusnya mestilah disyaratkan ada sifat hayat, hidup.
Kerana jikalau sebaliknya, iaitu mati maut Allah SWT, saya tiadalah sifat ilmu, iradah dan qudrah yang membawa kepada tiada alam yang indah ini. Jadi kalau ada qudrah, ada iradah, ada ilmu, tapi tak ada hayat, tak jadi. Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat maha hidup, hayyun la yamut, Allah Ta'ala itu maha hidup, tak mati. Kan kita baca dalam ayat kursi tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala itu tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri. Maha hidup ni. Allah Ta'ala itu wajib hidup. Wajib hidup. Allah Ta'ala itu hidup. Lawannya mati. Wajib hidup, mustahil mati. Senang je. Nanti dia punya sepe tu kita masuk pun boleh ubah. Apa sepe dia? Tengok ini kitab lama ni. Tak kami mengaji dulu ilmu tauhid kampung ni tu benda ni, sepe dia tu. Apa dia? Allah itu ada, lawannya tiada. Wajib ada, mustahil tiada. Tu sepe dia. Masukkan pun boleh ubah. Apa boleh ubah dia tu sifat-sifat Allah 20 tadi tu lah. Allah itu hidup, lawannya mati. Wajib hidup, mustahil mati. Nah, macam X campur Y sama juga XY. Itu formula matematik kan. Masuk pun boleh ubah apa pun, angka pun sama je jumlah dia, tak ada beza. Kan? Itu dia. Nak faham tu mudah. Allah Ta'ala itu hidup, lawannya mati. Lawan Allah Ta'ala makhluk. Makhluk asalnya memang mati. Kita ni memang mati asal kita ni. Yang hidupkan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib hidup. Allah Ta'ala tu wajib hidup, mesti hidup. Dia tak hidup, maka tak ada kita ni. Mustahil mati. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu sifat dia mati. Makhluk je terbalik. Kalau makhluk kita tukar formula dia. Tukar je, tonggang terbalik kan. Songsangkan je. Makhluk itu tiada, lawannya ada. Wajib tiada, mustahil ada. Itu makhluk punya sepe. Allah ni makhluk itu mati, lawannya hidup. Wajib mati, mustahil hidup. Itu kau aja sepe ni. Tapi nak memaham tu kena betul-betul, kena betul-betul faham. Jangan baca sekali jadi macam mu'alaf. Belajar ilmu tauhid. Oh, itu Allah Ta'ala mula-mula ada, lepas tu tak ada. Dia pening. Kena terang. Maksudnya makhluk ini dia wajib mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang nampak? Itu isyarat wajib mati. Tiap-tiap makhluk mesti mati. Lawannya hidup. Lawan makhluk tu siapa? Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala itu hidup, sifat dia hayyun, wajib mati. Kan Allah Ta'ala makhluk itu mati, lawannya hidup. Wajib mati, mustahil hidup. Maksudnya bukan mustahil hidup tu kita ni kalau macam tu baik kita mati, kita mustahil hidup. Tak, maksud mustahil hidup tu mustahil makhluk itu hidup selama-lamanya, daripada mula sampai habis. Dia ada fasa. Mula-mula tak ada, lepas tu ada, sampai masa tak ada, kemudian ada balik, sampailah khalidina fiha abada. Ada balik kali kedua tu tidak ada penghujung. Itu alam, dalam banyak-banyak alam akhirat ini salah satunya alam yang ada awal tiada akhir. Macam mana rupa jangan tanya. Pening sewel kita di pening. Tu saya fikir, macam mana yang kata ustaz, macam mana yang dikatakan awal ada awal tiada akhir tu, jangan tanya. Pening kita ni. Sebab benda tu tak ada di alam dunia. Alam dunia tiap-tiap yang bermula pasti akan berakhir. Anak tahu tu mati habis dah. Balas. Itu dia. Tak jumpa yang kata kita hidup ada mula tak ada akhir. Kan filem Mak Kilau pun tak ada akhir ni. Ada akhir.
Kan 2 jam menonton mak kilau. Tak kira lah ni tengok kat wayang ke, tengok kat Netflix ke, sampai penghujung tu tak ada penghujung dia tamat kata okey habis kan, habis tutup layar kan. Seronok tengok apa gerak khas 2 jam, gerak khas the movie 2022 kan. Saya pun dah cakap dengan Datuk kita yang berbencin tu, Datuk Sepul, Datuk buatlah filem gerak khas the movie 2020 undercover, baru syok kan. Takkan tengok aja Pascal apa lagi yang ada Air Force the movie kan, selagi masih bernyawa. Takkan itu je kan. Boleh pun kan ada filem enggak kan, gerak khas undercover the movie 2022, buat gempak sikit kan. Ambil anggota-anggota ni bagus tapi bermasalah, macam-macam perangai bermasalah. Kat jeep tu nama bersusun tapi kerja bagus. Ambil masuk satu squad, satu pasukan khas membentras jenayah. Rupanya dia orang ni bermasalah macam-macam je, tapi bila buat kerja nombor 1 baru syok kan. Menunjukkan manusia ni walaupun zahirnya nampak teruk, tapi bila diuruskan dengan baik, dengan betul, dia boleh jadi manusia-manusia yang cemerlang kan. Barulah syok kan. 2 jam pun kita seronok dulu kan. Tapi ada penghujung dia, berjaya operasi kan. Mengalahkan menumpaskan geng Tai Lung terbesar di Malaysia contoh kan. Tengok D7 problem macam-macam dengan inilah itulah apa semualah kan. Tapi buat kerja bagus kan. Dalam file jeep tu penuh apa yang tak ada. Ini orang kena buang ni, tapi dia bagus kerja. Tak boleh duduk sini, kita masukkan satu squad khas kan. Satu squad khas bentras jenayah tu. Bila KPN pun suka idea macam ni, cuba kita buat kan. Bukan kata yang bagus tu tak bagus kan? Yang bagus tu dah bagus, ni yang bermasalah. Kita selalu dipersepsikan yang bermasalah ni barah kepada pasukan. Sebenarnya kalau kita manage dengan baik, kita urus dengan baik, mereka boleh jadi aset yang paling berharga pada pasukan sebenarnya. Itu yang berlaku. Kalau tuan-tuan tengok drama tahun 70-an Baba Black Sheep squad juru terbang Amerika yang cemerlang ketika Perang Dunia Kedua. Satu kapten pimpin, anak buah ni macam-macam punya perangai tak semenggah lah, dengan macam-macam punya pening pasukan udara nak tangani mereka ni. Alalah bagi kat kapten ni, nah kau ambil ini budak-budak ni semua hampir kau uruskan. Mereka jadi wira negara ketika Perang Dunia Kedua. Jadi kenapa kita PRM tak boleh buat macam ni? Memang mereka ni bermasalah, zip file terbaik. Wah ni ini jenis nak kena buang lah ni, macam-macam ni. Tapi bila masukkan satu unit, rupanya mereka ni mungkin sikap mereka, perangai mereka, kerenah mereka, tapi bila mereka buat kerja, mereka itu bagus, excellent. Kan? Contoh itu saya bagi idea pada Datuk Sepul ni kan. Sebab dia dah pension, nak jadi producer. Itu bagi. Jadi supaya masyarakat memandang tinggi kepada pasukan itu. Kan? Yang persepsi masyarakat ni tengok polis negatif. Bila tengok tu dia. Sebenarnya kalau tak ada polis, keselamatan yang keamanan yang kita nikmati ni belum tentu ada sepenuhnya. Kan? Itu cerita dia. Tapi itulah dia sifat makhluk. Dia ada awal, ada hujung. Tapi Allah Ta'ala Hayyun la yamut. Allah Ta'ala itu maha hidup, tidak mati, tidak akan mati, mustahil mati. Kalau dia mati, sifat makhluk ada ke dia? Ada kena ada Tuhan lain nak cipta dia? Itu belajar ilmu tauhid tadi. Inilah maksud af'al itu adalah kesan dan atau hasil yang terbit dari 4 sifat. Anda dalam memahami baik-baik perbahasan ini. Jadi itu dia cerita berkaitan dengan sifat tadi kita dah bincangkan daripada kuliah yang lalu.
tentang sifatnya, tentang pengertian sifat makhluk, ya, cebisan bahasa zat dan sifat, apakah perbahagian sifat yang ulama bahagikan pada 4 jenis, dan apakah itu asma dan apakah itu af'al. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang kita akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebagai pencipta kita ni, dia ada sifat-sifat ni. Kan, ya, makhluk ada sifat. Ya, Allah Taala yang mencipta makhluk tentu wajib ada sifat. Apakah sifat Allah Taala? Kita akan bincang pada kuliah yang akan datang izin Allah SWT, insya-Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada tengah hari ini, ya, sedikit ilmu yang kita kongsikan untuk pengetahuan dan manfaat kita bersama. Mudah-mudahan akidah kita akan kekal terpelihara dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Syiah Maturidiyah, akhlak yang membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala, ya, rahmah dari dikurniakan rahmah darinya dan dikurniakan keberkatan hidup kita di dunia ini sampai ke akhirat bersama, ya, ahli keluarga kita dan semua yang ada sekeliling kita, ya. Yang baik dari Allah SWT yang kurang terbaik kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala qul qala zata fa'zim li wa lakum billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.